Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatihi wa kurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati barisan kepimpinan Masjid Pro 2 Kampus Sungai Choh Rawang. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib yang diraikan juga seluruh keluarga besar PGM ataupun Pro 2 Global Manufacturing Sdn Bhd. Para puasawan, para pelayar yang menonton siaran pada pagi ini, tak kira di mana siaran ini dapat diikuti. Syukur kehadirat ilahi dapat kita berada pada pertemuan pagi ini. Saya merasa tersanjung dapat menyampaikan syarahan di Masjid Pro 2 ini bersama dengan warga Pro 2. Kali terakhir saya berceramah dengan warga Pro 2 di Rawang ini, kira-kira 3,332 hari yang lalu. Hari Sabtu 9 hari bulan Mac tahun 2013. Pukul 9 pagi. Maknanya sudah 9 tahun, 1 bulan, 14 hari. Dan saya sangat yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Ketika itu kita membicarakan tajuk membina keluarga sakinah. Alhamdulillah sejak daripada kedatangan penceramah di Pro 2 itu, daripada generasi kancil, bawa ke rusa, bawa ke kembara, kenari, kelisa, Maibi, Biba, Alza, Beza, Azia, Arus, sampailah Ativa, kita melihat begitu banyak perkembangan yang baik. Dan kita rakyat Malaysia sentiasa mendoakan kejayaan rakan-rakan kita khususnya di PGM ini. Dan di PGM di Pro 2 ini, tahniah begitu luar biasa sekali. Dapat nilai purata DPU, mana defect per unit untuk PGM 0.1. Ini champion betul lah. Maknanya satu kecacatan untuk setiap 10 kenderaan. Oh, itu terror betul. Tapi tak boleh nak lawan dengan abang-abang besar di Jepun sanalah, macam di Toyota. Kalau di Jepun 0.01 DPU, maknanya satu kecacatan dalam 100 unit kenderaan. Itu luar biasa sekali. Tapi kalau nak bagi kita punya DPU kita bagus, kurangkan inspection lah, selesai masalah. Yang gecek beria sangat itu siapa suruh? Ini gurau saja ya. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta menyampaikan satu tajuk klise ya, takwa selepas Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan 21 sedang bertandang. Semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang, Lailatul Qadar marilah dihadang. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat, itulah buah amal yang berkat. Ya, kalau kita rujuk kepada main objektif, Ramadan adalah untuk menghasilkan graduan taqwa. Itu main objektif. Kalau kita buat postgrad punya kajian, persoalan kajian ataupun research objektif, research question adalah Ramadan ini utama dia adalah la'allakum tattaqun. Nak melahirkan orang takwa, graduate dalam bidang takwa ini. Maka bagaimanakah nak mendapatkan graduan takwa ini? Dia ada proses. Prosesnya adalah melalui departments ataupun unit-unit yang berbeza dalam kilang Ramadan.
Kalau Ramadan ni umpama satu kilang, macam kita di sini, ada stamping, body assembly, ada painting, engine and transmission assembly, ada trim and final assembly, ada unit pemasangan tayar ke apa ke. Setiap unit atau department ini, dia ada produk dia. Menghasilkan satu yang dinamakan sebagai kenderaan. Maka Ramadan, kalau kita ikut prinsip quality, input, proses, output, tu teorinya. Jadi kalau dalam konteks Ramadan, iman adalah input, prosesnya adalah puasa, outputnya adalah takwa. Jadi iman diproses menerusi banyak unit, hasilnya end result adalah takwa. Apa unit dan department yang ada di dalam Ramadan? Banyaklah. Ada department of puasa, ada department of sahur, ada department of imsak, menahan mata, telinga pun. Ada department of tarawih. Setiap department ini dia ada dia punya bidang yang dia didik kita. Ini secara umum lah kalau kita tengok kerangka teori kepada persoalan Ramadan ni, apa dia punya end result. Selain daripada takwa, Ramadan ini juga dia menghasilkan result yang lain. Seperti mana kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais, Ramadan khamsata ahruf. Ramadan dia ada 5 huruf. Ra, mim, dad, alif, nun. Fal ra ridwanullah lil muqarrabin, wal mim maghfiratullah lil 'asin, wad dadu dhamanun lillahi litaifin, wal alfu ulfatan lillahi mutawakkilin, wan nun nawalullah lisadiqin. Pertama kata dia adalah huruf Ra. Ra mewakili perkataan redha, iaitu Ramadan ini end result dia adalah dapatlah keredaan Allah, yang mana Allah beri redha kepada hambanya yang terpilih. Kita garis bawahkan perkataan yang terpilih, tak semua orang. Yang kedua, wal mim. Mim ni maghfirah, keampunan Allah. End resultnya adalah keampunan. Dad, Doman, maknanya jaminan Allah kepada orang beribadah. Dia dapat garanti lah daripada Allah, jauh pada neraka, masuk surga. Yang keempat, alif, iaitu ulfah, maknanya kecintaan. End result daripada Ramadan adalah kecintaan Allah kepada orang yang tawakal. Dan yang kelima, nun. Nun ni mewakili perkataan nawal. Nawal artinya anugerah. Maknanya resultnya adalah orang yang Ramadan ini dijalani dengan cara baik, dia akan dapat anugerah kepada Allah. Kata para ulama, khusus anugerah ni kepada orang yang jujur, amanah. Jadi kalau kita membicarakan tentang apa end produk daripada Ramadan, itu memang banyak. Tapi main objektif takwa. Takwa. Saudara-saudari sekalian, bagaimanakah kita nak melihat takwa kita sampai ataupun tidak? Ada satu checklist yang diberikan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, berkenaan tentang kesan Ramadan kepada kita para puasawan ini. Kalau kesan ini tidak ada, maka bolehlah kita pertikaikan ketakwaan kita. Pertama kata dia, antara checklist yang boleh kita tengok, nombor 1, seorang puasawan yang benar-benar dah mencapai takwa, dia ada rasa jiwa lebih bersih. Dia rasa jiwanya lebih ikhlas daripada sebelum daripada ini. Sebab Ramadan ini salah satu daripada modul yang Allah tetapkan di dalam latihan Ramadan adalah latihan keikhlasan. Modul ini tak dapat pada bulan lain. Sepanjang Ramadan kita diajar ikhlas menerusi puasa. Kita pagi ni, pagi cuti, kalau tuan-tuan pukul 7 tadi sebelum datang masjid, buka peti air, makanan banyak. Anak tidur. Kalau kita nak nyuap pin 2 coklat ke apa, kuih raya dah berbalam-balam beli kan, makan je. Tapi kita fikir, aku kena jujur dengan diri aku sendiri. Dia mendidik kita. Jadi menjadikan kita lebih ikhlas. Dan puasa memang ibadat yang sangat ikhlas. Bahkan kalau orang tak puasa pun kita tak kenal dia tak puasa. Puan-puan mungkin ada yang tak puasa, kami tak tahu pun. Sebab puasa dia tak ada indikator. Kalau semayang ada tanda. Dai hitam macam-macam. Pakaian, pakai mengkana, pakai telekung. Oh ni orang semayang lah. Haji ada tanda, nama pun ada haji, name tag pun tulis haji. Kita tak ada tanda. Zakat ada resit, orang pun boleh puji. Tapi puasa tak ada KPI, dia tak ada indikator ukuran manusia, tak ada. Orang boleh puji semayang, ustaz,
Dia semayang khusyuk ustaz. Kenapa pula? Oh, tengok muka dia berkerut-kerut ustaz. Makna dia khusyuk. Dia sebut alhamdulillah tu bersungguh-sungguh. Walau bawal. Oh, kita tengok bersungguh pak cik ni semayang. Tengok ustaz, orang tu malas semayang. Tangan dia bawah pusat, malas orang. Artinya boleh diukur. Ustaz, orang tu zakat bagus, tak kedekut langsung. Apa sah? Zakat RM7, dia bagi RM50, keep the chain. Bagus dia ustaz. Tapi orang tu kedekut tu ustaz, dia tunggu juga orang amil tu mencari balance, dia nak pulang. Kedekut, kita boleh ukur. Ustaz, orang tu haji dia mabrur ustaz. Apa sebab pula? Oh, dia semangat ustaz, tangan dia melontar. Orang lain lontar jamrah biasa, dia penuh drama. Orang lain lontar begitu ya, dia bismillah Allahu akbar. Macam ada setan betul dalam tu. Bismillah rajman lisayatin. Ya, oh, cara dia baling tu memang drama betul lah. Habis 7 biji batu, payung pula dia ambil. Pau, baling payung dalam tempat tu. Dengan selipar-selipar dia lempar, marah betul dia ke setan. Jadi orang boleh ukur. Ustaz yang ni haji, dorok cetong ustaz. Berapa pula? Semayang bilik yang malah. Tak haram pergi ke masjid dia ni. Jadi orang boleh ukur. Tapi puasa apa ukuran? Tak ada. Ustaz dia puasa bagus lah. Apa ukurannya? Dia 5 minit sekali beludah ustaz. Mana dia jaga. Nak telan liur boleh takut. Mana jaga betul. Tak. Bukan itu ukuran dia. Artinya ni kata Syekh Qaradawi, puasa orang yang takwa ni dia dapat kesan perasaan lebih bersih dan lebih ikhlas. Sebab itulah level orang yang puasa ni dia ada level-level dia. Kita berdoa kepada Allah dengan umur kita sekarang, dapatlah kita ni level first class. Dia puasa ni ada kelas dia. Kalau kelas ni kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kelas yang paling bawah namanya Saumul Umum. Saumul Umum ni fahuwa kaffu batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa level paling bawah. Orang yang puasa perut dan juga kemaluan. Dia jaga diri dia daripada jangan makan, jangan bergaul dengan isteri. Bagi kita tu hebat dah. Tapi itu level yang paling bawah. Level paling bawah. Dia puasa ni, kalau kita umpamakan puasa ni sebagai pesawat kapal terbang, tuan-tuan sebagai penumpang, tuan-tuan nak duduk kelas mana? Level kita. Kalau saumul umum ni, ekonomi kelas. Bukan kita hina ekonomi kelas. Tapi dengan level tuan-tuan sekarang M1, M2 punya level, takkan ekonomi kelas. Kong-kong business kelas. Business tu pun kecil. Business premium. First class mahal sangat, bankrupt kilang bayar kalau naik first class. Business premium lah. Takkan naik business class, takkan naik ekonomi kelas daripada sekolah naik business class. Naik ekonomi kelas. Ekonomi kelas ni tuan-tuan, kalau kita naik kapal terbang, layanan pun biasa-biasa je. Kalau naik ekonomi kelas, minta selimut sampai Kuala Lumpur tak dapat lagi. Naik ekonomi minta macam-macam, selimut lah, bantal. Ingat pramugari nak melayan. Ekonomi kelas dia bagi air oren tu je dengan kacang tu wujud. Air panas jangan mimpi lah, kopi, teh, sedap sangat order. Boleh saya minta Milo, engkau ingatkan business kelas. Dia akan bagi alasan, minta maaf kita ada turbulence, tak boleh nak buat hot drink, sepadai ke muka. Engkau minum je lah air oren tu bergelas-gelas. Sebab ekonomi kelas. Layanan biasa-biasa. Cuba duduk business kelas. Baru duduk dia kenal dah kita. Apa khabar encik dia? Encik ada nak minum air apa-apa sebelum kita take off? Bagi tawa panas ada, tawa sejuk ada. Kan lain. Sebab itu bila business class dia panggil saumul khusus. Orang yang puasa level khusus. Fahuwa kafun nazar wal lisan wal yad wal rijli wal sama wal basar wal sair jawaril anil asam. Orang business class punya puasa ini, dia bukan lagi jaga perut dan tekak, tapi dia jaga mata, jaga telinga, jaga segala panca indera. Maaf, orang kalau puasa saumul khusus, tak tengok dah Netflix bulan ni. Tak menengok dah Netflix, tak ada masa. Bukan tak nak menengok, takut tertengok benda tak senonoh. Macam ni hari weekdays, weekend, Sabtu Ahad, tak ada kerja. Ada orang tengok Netflix, awak puasa, tapi mata tak jaga. Dia kalau orang betul-betul jaga, Facebook pun tak berapa nak menengok siang-siang ni. Takut ternampak kan ada
goyang-goyang dangdut lah apa, kita tak ada terperangkap. Tapi bagi orang yang economy class punya level, dia okey je. Tengok gaya perempuan dangdut. Bagi dia, bukan aku kenyang pun. You level economy. Kami level business. Kami kena jaga mata, telinga. Dengar orang ngumpat, kita lari. Ini level kafun nazar, wal lisan, wal yad. Ini orang yang level business class. Tapi kalau lagi bagus, naik level first class. Ini lagi sedap. Level first class ni dia panggil saumul khususil khusus. Orang puasa first class ni saumul qalbi anil hamimat daniyah wal afkari mubaidati anillah wa kaful amma siwah. Orang puasa first class, saya ingat tuan-tuan puan-puan ada dah level ni, cuma tak perasan. Orang puasa first class, dia telah puasa hati. Bukan panca indera lagi. Dia puasa hati daripada cita-cita remeh. Puasa first class, dia tak peduli biryani lamb shank ni, bagi dia remeh. Remeh. Dia bukan level nak kaji mana murtabak cheese leleh. Remeh. Bagi dia remeh. Bukan kita kata benda tu tak bagus. Kalau orang berniaganya ayah pula 2 tahun tak berniaga, ustaz main kempen, matilah kita orang. Tak, kita ceramah nak cerita level. Yang beratur panjang start pada Zuhur, itu economic class. No problem. Silakan. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang dah first class, makan buka agenda lagi. Itu dah level first class tu. Dia dah dia tak ada kisah apa makan apa. Saya ingat ada tuan-tuan puan-puan dah level itu. Orang lain dah berangan petang ni nak makan apa viral sekarang ni apa nenek-nenek. Kita pula aku jadi tak terfikir makan. Itu tahniah kita ucapkan. Tu dah tinggi level tu. Dah tak ada apa nak fikir. Dia jenis isteri tanya, "Mak nak makan apa petang ni?" "Buatlah aku makan Melaka." Tak ada ke teringat-teringat nak makan? Entah, tak ada. Itu bukan tanda nak mati, tak. Tanda dia dah naik level first class. Kalau tuan-tuan ada level tu, kami tabik lah. Sebab level-level kami ni ada lagi teringat nak makan apa. Dapat minum ketira sedap juga ni. Tengok pula main Facebook sekarang ni kan ada reel apa. Boleh tengok orang pergi beli kat bazar lah. Walaupun gambar tembok mentabak, tapi lagu jiwang. Dengarkanlah di sepanjang la ilaha illallah, jiwang mentabak je lagu jiwang. Kita tengok sedap pula mentabak, teringat mentabak. Semalam saya tengok iklan. Dia buat mentabak selambok. Selambok betul mentabak dia. Dia punya isi tu. Lapor lah kita. Kita level baik. Mungkin tuan-tuan tak. Dah tak terfikir dah. Tapi bagi seorang suri rumah, isteri, susah kalau ada pemikiran gitu. Kebulu anak kita. Tak boleh korban sikit lah. Mana kena tanya ke anak nak makan apa petang kan? Aku nak mikir nak masuk apa ni. Sebab itu, orang yang dah sampai jiwa dia bersih ikhlas ni, dia beramal, tak keterlaluan kalau kita kata, mereka dah tak kisah pada pahala lah. Dia beramal sekarang ni sebab dia enjoy the process, not the result. Dia enjoy. Bagi dia seronok menghadapi rutin dan jadual Ramadan ini. Kalau boleh, ini yang Nabi sebut, kalau orang beriman ni, dia nak sepanjang tahun tu Ramadan. Sebab dia rasa happy sangat dengan jadual Ramadan ni. Tak payah fikir makan, boleh kurus sikit badan, lawa dah. Hari 2 dia dah runcing dah muka. Alhamdulillah. Kalau tak terpaksa pakai tudung, tarik sini. Nak jawline tak ada, tutup sini. Tuan-tuan pun nampak dah panjang dah muka tu. Lepas tu ramai orang bulan puasa buat IC baru. Apa sebab? Muka kurus. Lepas tu kita suka Ramadan. Kalau tak sekarang ni kan dah fikir nak sarapan mana, nak cari nasi lemak lagi, tengah hari kan nak lunch. Kita seronok jadi orang takwa. Ini orang takwa. Dia dah tak ada cita-cita remeh. Dia tak lantak lah apa ada, alhamdulillah. Dia proses tu, dia enjoy the process. Sebab itu orang kalau dia obses dengan sesuatu, memang dia enjoy proses. Dia tak peduli result. Tapi bagi setengah orang, dia pentingkan result. Macam contoh orang minat bola, orang betul-betul hardcore fan bola, dia orang suka tengok proses ke dia nak tahu result? Dia suka tengok proses. Dan kalau boleh, dia participate dalam proses. Kalau katalah Selangor lawan Pahang misalnya.
Kalau dia ada rezeki, dia nak ke stadium, dia enjoy the process, nak menengok. Kalau yang jenis acah-acah main nak bola, dia tengok result je. Bola malam tadi, pagi ni baru tengok berapa result Villarreal lawan Liverpool berapa, dia nak tengok result je. Tapi kalau orang yang betul hardcore fan, dia kunci jam lah pukul 4 pagi, minat. Baik tu macam kita sekarang ni bola tak ada sangat. Tapi UEFA Champions League semi-final pusingan kedua, raya nanti. Kita ada 2 semi-final pusingan kedua, Villarreal lawan Liverpool 4 hari bulan. Lepas tu Real Madrid lawan Manchester City, apa nama, 5 hari bulan. Dia perempuan kena bersabar sikit lah, kalau suami mata tak boleh buka waktu siang malam. Kita orang iktikaf tengok bola. Ini bagi yang minat, yang tak minat dia tak peduli pun. Bahkan dia yang tak tahu pun ada. Oh, ada bola ustaz. Dia tak minat. Tapi kalau orang minat, dia enjoy. Bagi kita, gila pokok ni. Buruk mata pergi beraya rumah orang sebab malam tu dia tengok bola. Tak, dia okey je. Sebab dia enjoy. Bahkan orang yang enjoy dengan sesuatu, dia kalah pun dia okey. Saya ambil contoh. Katalah Masjid Pro 2 buat perlawanan persahabatan, panggil Real Madrid. Katalah duit banyak ke apa, big boss pun okey. Saja nak bagi seronok-seronok. Masjid Pro 2 lawan Real Madrid, perlawanan persahabatan. Main dekat Padang Pro 2. Main pula tuan-tuan kalah 16-0. Tapi adakah tuan-tuan kecewa? Tak. Bahkan dia jadi satu momen indah bagi kita. Padahal kalah tu bukan kejayaan pun. Baik tu bukan semua kejayaan itu mengembirakan. Ada masa bagi orang yang enjoy the process, dia bukan kisah result. Kalah, menang, lulus, tak lulus, aku peduli apa? Aku happy je. Apatah lagi kalau kita pula main dalam perlawanan tu, kita jadi keselebasan utama. Kita berjaya gelecek Karim Benzema misalnya. Oh, boleh ayam kan dia? Celah bola, celah kangkang, puk 20 sen ni. Lepas tu kita pula ayamkan lagi Marcelo, Captain Marcelo. Rambut panjang, padan dengan muka, tak nampak kita. Marcelo kena ayam dek kita. Sampai depan keeper, apa ni, Courtois, keeper dia. Lepas tu kita pun sepak. Kena tiang, aduh tak gol pula dah. Tapi kita tak kecewa. Bahkan kita akan share cerita tu sampai ke anak cucu. Aki dulu lawan Real Madrid. Jangan main-main ni, nampak je orang tua ni. Lawan Real Madrid, Aki lawan, Aki gelecek Karim Benzema, Marcelo, Courtois, habis semua. Gol tak Aki? Tak gol, tendang tonjol pula dah. Tapi kita enjoy cerita. Apa sebab? Enjoy. Sebab itu orang putih kata success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. Ini yang puasawan level first class dia dapat. Bagi kita yang level bawah-bawah, tunggu raya kita. Bila lah nak raya, aku nak raya je. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan puan-puan dah pun sampai kepada makam itu, walaupun tak ada ceramah ni. Cuma hanya, oh ini ke istilahnya ustaz, saya tak tahu ni istilah dia. Tapi itulah yang saya dah rasa sekarang. Tahniah kita ucapkan. Yang ini tuan-tuan puan-puan nak cerita ke orang pun tak boleh, sebab dia rasa. Ilmu rasa bukan ilmu didebatkan. Kita doalah kepada Allah boleh mengikut jejak langkah orang-orang ni. Ini dah level takwa ni. Dia dah enjoy dengan puasa, seronok dia dengan puasa. Itu yang pertama kata Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, indikator orang yang dah sampai kepada makam takwa ini, fizikal dia bertambah sehat, jiwa dia semakin bahagia sepanjang puasa. Kalau kita sepanjang puasa ni makin tak sehat, something wrong somewhere. Makin puasa makin tak sehat, something wrong somewhere. Alhamdulillah, kita sepanjang 21 hari Ramadan ini, dari sudut fizikal, semua organ gastroenterologi kita telah berjaya direhatkan sesempurna mungkin. Setelah mereka selama 11 bulan bekerja luar biasa sekali. Bayangkanlah perut kita kalau kilang, itu mogok dia, lama dah mogok, tak daya dia. Perut dengan rembesan hidrokloriknya nak memecahkan protein, kolon dengan pergerakannya mengeluarkan sisa makanan melalui rektum, saluran anus dan berbagai lagi. Dan kilang itu tak berhenti.
Manusia pula kerjanya mengunyahnya kerja. Ngunyah. Dia penat. Tiba-tiba dah 21 hari ni, kurang pula bekerja. Tapi ada orang dia 14 jam dia berehat lah. Masuk maghrib sekarang dengan cis leleh, cis tabu, cis macam-macam. Cis kau! Marah perut tu. Cis berdebah kau dia. Banyak sangat cis. Bukan tak boleh makan cis. Benda tu sikit okey. Kalau dah banyak rosak badan kita. Rosak badan. Jadi kalau tuan-tuan 21 hari ni dah makin sihat, alhamdulillah. Badan makin lawa, pinggang seluar, longgar, muka dah panjang. Tahniah. Tahniah. Ini orang-orang yang bahagia. Dikatakan bahagia, kata Yusuf Al-Qaradawi. Yang ketiga, indikator orang yang dah sampai kepada makam takwa itu, semakin kendurnya gelora seksual khususnya, dan juga ada pertambahan gairah untuk beribadah. Apatah lagi masuk 10 Ramadan yang akhir ini, kalau ikut kepada sunnah Nabi SAW, dia akan mengetatkan ikatan pinggang. Ini ada dua pengertian. Pertama, mengetatkan ikatan pinggang artinya dah makan sikit. Sebab orang kalau ketat pinggang, dia dah tak boleh nak makan beria. Tuan-tuan tak percaya, maghrib sekarang ada member ajak kita iftar. Tak payah sebut iftar lah, berbuka. Kita berbuka puasa di luar. Tuan-tuan cuba pakai barut, pakai gedel, pakai benda yang mengetatkan perut. Cuba tengok berapa makanan je kita boleh makan. Tak boleh sumbat banyak sebab ruang dah tak ada. Macam orang perempuan kan selalu dia pakai barut. Orang panggil barut, sekarang panggil gedel. Tujuan nak bagi rampingkan. Bila pakai tu, nak makan tak lepas. Tak ada ruang. Tuan-tuan try lah petang lah. Tapi bazir lah bayar makan buffet dah RM100. Kalau setakat makan kuih, minta makan rumah je. Terpaksa lah menyuap juga banyak mana yang ada. Jadi pertama, Nabi ikatkan ikatan pinggang sebab dia makan dah sikit. Yang kedua, ikat pinggang itu simbolik Nabi sudah tidak menggauli isteri-isterinya lagi. Mana 10 yang terakhir Nabi konsentrate ibadat betul. Tak ada dah nak sama dengan isteri apa tak ada. Ini terpulang pada tuan-tuan. Nak ceritakan bagaimana Nabi menyikapi 10 yang terakhir. Jadi orang yang takwa itu kata Yusuf Al-Qaradawi, dia telah berjaya mengendurkan nafsu dia. Baik itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nafsu ni dia macam kuda liar, kuda gila, melompat sana melompat sini. Kuda itu kata Imam Al-Ghazali jangan kau bunuh dia sebab sebenarnya dia boleh digunakan. Bagaimana cara nak menggunakan balik kuda itu? Pertama, jangan bagi dia makan banyak sangat. Yang kedua, bebankan kuda itu dengan barang berat supaya dia tak melompat. Maka itulah nafsu. Nafsu, jangan kau bunuh nafsu. Nafsu kena ada. Kita pula nak buang nafsu. Cukur kepala, pakai baju kain 2 lai, duduk atas gunung mana tak nak campur orang. Tak boleh begitu. Nafsu, you jangan bunuh dia. Tapi jinakkan. Sebagaimana kuda tadi, pertama jangan bagi dia makan. Maka kita kalau nafsu, banyakkan berpuasa. Puasa dia menjinak, dia tak kata membuang nafsu, menjinakkan nafsu. Dan kuda tadi yang kedua kita bebankan dengan ibadat. Maknanya kita bebankan nafsu kita ni dengan ibadah. Kalau kuda bebankan dengan barang berat, yang ni bebankan dengan ibadah. Tidak ada orang boleh menafikan bahawa puasa itu boleh menjinakkan nafsu. Tak ada orang boleh nafikan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nabi pernah sebut, wahai orang muda-muda, kalau mu dah ada ra. Ba'ah ni mana ra? Artinya kalau dia dah start tengok orang puan, dia mari ra. Ra gitu. Berasa hendak. Maka falyatazawwaj, hendaklah kamu kahwin. Wa man lam yastati'. Tapi kalau kamu tak mampu nak kahwin, kerana duit tak ada, keluarga family perempuan tak bagi, atau peraturan kolej tempat you belajar tak bagi kahwin masa belajar, lam yastati', tak mampu nak kahwin, apa kau kena buat? Fa'alai bisaum, puasalah kamu. Kenapa kena puasa? Fa'innahu lahu wija'. Sebab Nabi sebut puasa ni boleh menjerut nafsu. Artinya kedudukan puasa sebagai pengekang nafsu, no doubt about it. Tak ada keraguan. Puasalah. Tapi saya tidak kata 100%. Ada je orang boleh bernafsu ketika bulan Ramadan, boleh je. Dan itu pernah berlaku.
Teringat saya di zaman Nabi SAW, kata Abu Hurairah, ni satu riwayat lah. Bainama nahnu julusun inda Nabi SAW, iz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Kata Abu Hurairah, pernah sekali kami duduk bersama dengan Nabi. Tiba-tiba datang satu orang sahabat. Tak semena-mena dia menjerit kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, Jahannam saya Rasulullah, Jahannam, Jahannam. Dia kata dia Jahannam. Maka Nabi ketika itu lantas bertanya, malaka, apa halnya? Apa yang Jahannamnya? Kata laki ini, waqa'tu ala imrati wa ana sa'imun. Bala ni ya Rasulullah. Apa bala? Saya baru lepas dengan isteri saya, baru lepas oah dengan isteri saya ya Rasulullah. Ni saya puasa ni. Nabi bertepuk daya, berat nanangmu ni. Berat nanangmu ni. Mu tahu tak boleh? Kan aku dah beritahu tak boleh? Tahu. Dah apa aksidennya? Nama pun aksiden. Aksiden, tak sengaja. Jadi ya Rasulullah. Kata Nabi, hal tajidu raqbata tu'tiquha? Kamu ada ke hamba yang boleh kamu merdekakan? Sebab nak kena bayar denda ni. Aksiden bulan Ramadan. Tak ada ya Rasulullah, saya miskin, hamba apa? Bibik tak ada. Fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Habis kamu mampu puasa 2 bulan betul-betul sebagai tebusan? 2 bulan, saya baru puasa 3 hari pun dah aksiden, 2 bulan tak tahu jadi apa ya Rasulullah? Beratmu ni. Fahal tajid it'am sittina miskinan? Kamu boleh beri makan 60 orang miskin? Dalam kampung tu saya paling miskin Rasulullah, tak ada orang miskin. Kemudian kata Nabi, utiya bi'arq fihi tamar, bawa satu bekas ada buah kurma. Nabi suruh sahabat pergi cari satu bakul kurma. Wal araqu miktal, satu arak ni, satu bekas ni kurma ni, mai sini. Mana orang telah bersama dengan isteri tadi? Mai sini. Khuzha fatasaddaq bih. Tak apalah. Awak ambil kurma ni sebakul, pergi sedekah. Cari orang susah. Kata, ala afqar minni ya Rasulullah. Maaf Rasulullah, saya nak tanya, ada tak orang lebih susah daripada saya? Rasa tak ada dah. Saya paling susah ni bukan B40 dah, saya ni bawah pada B40. 40 tak ada ni. Teruk sangat saya ni. Maka kata Abu Hurairah, bila orang lelaki ni, dia kata dialah yang paling miskin dalam kampung. Fadahikan Nabi SAW hatta badat anyabuhu thumma qala at'imu ahlaka. Bila dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dalam kampung ni saya lah paling papa kedana miskin. Nabi pun ketawa. Sehingga kata Abu Hurairah, kami nampak gigi taring Nabi. Mana Nabi suka sangat. Kata Nabi, kamu ni dah tahu miskin, susah, yang pergi bantai isteri siang hari tu apa hal? Nabi gelak, tak apalah, ambil ni sedekah ke keluarga kamu sudah, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kita tak kata manusia ni kalau dia puasa 100% nafsunya boleh kontrol, tak mesti. Ada orang zaman Nabi pun tak boleh kontrol, tapi kita boleh kata dia menjinakkan. Yang mustahak, kalau tuan-tuan ada kegairahan ibadah, itu tanda nafsu dah okey. Selama ni yang kita jadi malas nak semayang sebab nafsu je. Macam tuan-tuan semayang malam, champion lah kalau tuan-tuan semayang tarawih sampai witir, memang hebat lah. Nafsu dia akan bisik, aku tak larat, buka tadi banyak, buat 8 sudah lah, witir di rumah je, okey. Layan ke nafsu, semayang 8 habis terus balik. Hari sebelum ni kita okey lagi, 20 semayang dengan witir 3. Tapi kebelakangan ni kita dah makin malas. Mungkin sebab lagu raya pun dah banyak, apa semua. Dia menyebab kita jadi merudum performance itu. Tapi bagi orang yang boleh gairah lagi ibadah, itu indikator nafsu dia kontrol betul. Nafsu ni, bukan nafsu ni tuan-tuan bayang, nafsu dengan isteri saja, dah. Nafsu membuta, nafsu makan, macam-macam. Dia akan ganggu kita.
Baru nak takbir sembahyang isyak, Allahu Akbar. Nafsu, tidur je lah. Engkau tidur dulu. Kau pukul 10 bangun, engkau sembahyang lah. Dia mainkan kita. Baik itu tahniah bagi orang yang boleh melawan bisikan-bisikan itu dan meneruskan sembahyang bersama imam sampai rakaat yang terakhir. Sebab kegairahan ibadah adalah indikator orang yang berjaya mengawal nafsu. Min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan seorang itu diterima adalah kebaikannya itu akan membuahkan kebaikan yang lain. Contoh, tuan-tuan kalau nak tahu, Ramadan 1443 2022 adakah diterima oleh Allah? Dari segi penerimaan di sisi Allah okey atau tidak? Macam mana nak tahu? Apa indikator theory of acceptance itu tadi? Apa tanda kita nak tahu kita ni ada diterima ibadat kita? Mudah saja, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Kebaikan kita akan melahirkan kebaikan yang baru. Jadi kalau nak mudah ceritanya, siapa yang berjaya puasa 6 tahun ini, itu tanda Ramadan dia diterima. Tuan-tuan puan-puan nak tahu last year punya Ramadan Allah terima ke tidak? Tuan-tuan puasa 6 ke tidak? Kalau puasa 6, tahniah kita ucapkan. Sebab dia kebaikan, dia mesti memberanakkan kebaikan baru. Puasa 6 tu adalah kebaikan baru. Dan kita berjaya buat. Walaupun dalam tahap malam-malam kita tu tak adalah hari-hari. Hari ni buat, esok berbuka pula tengah hari, lusa buat. Okey lah, dapat juga grade. Grade jugalah, walaupun semput-semput. Ada orang tak grade langsung, mati syahid je. Sampai sudah, berapa hari? 4 hari lagi. Berapa hari puasa? 4 hari manjang. Tahniahlah kepada yang puasa 6. Tandanya Ramadan tuan-tuan tahun lepas, lulus. Minor correction sajalah, sikit tadi. Tak adalah lulus tanpa teruk sangat correctionnya. Tapi bagi yang tak puasa langsung, bukanlah kita kata Ramadan tuan-tuan tak lulus tapi tak dapat first class honor. Itu saja. Lulus probation, mungkin 2.5 CGPA, tak adalah tinggi sangat. Tapi kalau yang boleh puasa 6, first class. Tahniah. Sebab itu kita ibadat sekarang ni bukan kita dah nak kepada setakat buat, tapi kita dah nak kepada quality lah. Kita di sini kan mementingkan quality, zero defect apa semua. Maka ibadat pun kalau boleh kita nak score yang bagus-bagus. Kalau orang belajar pun dia kena ada KPI. KPI dia apa? Kalau postgrad dia nak GOT, graduate on time. Atau mungkin awal lagi daripada itu. Ini KPI dia panggil. Kalau setakat belajar biasa sajalah. Jom Ramadan tahun ini saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan puan-puan, puasa 6 jangan tinggal. Benda tu tak wajib. Tapi hanya boleh dilakukan oleh orang yang level tinggi saja. Dan kitalah yang level itu. Mudah-mudahan lah. Sama juga, tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya ibadat umrah diterima oleh Allah. Apa indikator? Mungkin baru-baru ni ada yang berbalik Mekah apa semua. Kadang tanya, Ustaz macam mana saya nak tahu umrah saya buat baru ni Allah terima? Mudah saja. Balik daripada Mekah, ada kesinambungan tak ibadah? Kalau tak ada, tak ada lah. Berapa ramai orang, masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Macam mana kau punya... Macam mana nak ukur? Kalau dekat sana kau okey, balik sini KO, tak ada. Sepatutnya bila balik, wah, semayang soh depan lah. Dia ada pertambahan. Sebab dia geram, di sana semayang belakang-belakang, aku balik ni aku nak semayang belakang imam. Alhamdulillah. Ada nampak min sawabil hasanatu al hasanah ba'daha, kata Nabi. Tanda kebaikan first diterima adalah kebaikan yang first melahirkan kebaikan yang second, third, fourth, etc. etc. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, keempat, kita ingat dah berapa. Untuk kita nak tahu kita punya puasa ni sudah mencapai kepada tahap ketakwaan. Persoalan nafsu memang persoalan besar. Kita tak nafikan nafsu itu raja dalam diri kita ni, nafsu. Dia sebab godaan manusia ni dua saja, setan, nafsu. Setan dah tak ada sebab dia sedang di PKPD kan. Kita tak kata penjara. PKPD, mana boleh order Grab food lagi lah. Boleh panggil lagi, Panda food boleh lagi. Tapi kalau penjara dah tak ada food lagi dah. Kan masa orang PKPD boleh order lagi Panda. Budak tu boleh hantar kat pos polis tu. Itu yang sekarang ni masih lagi game PH ada lagi. Game pasir hitam ada lagi. Sebab dia PKPD saja.
Tapi ada satu lagi yang tetap tinggal dengan kita, nafsu. Nafsu ni siapa? Bukan luar, kita lah. Kita lah penggoda diri kita sendiri. Yang Allah Ta'ala sebut, Zuina linnasi hubu syahwah dan nisa wal banin wal qanatir, 5 perkara. Manusia ni nafsu dia kata Allah suka pada 5 perkara. Number 1, perempuan. Jadi yang menggoda kita adalah kesukaan pada perempuan. Sebab tu saya selalu pesan pada orang puasa ni, siang-siang hari ni, Facebook tak main lah. Facebook, TikTok. Bukan tak campur hal ehwal semasa. Merosakkan kita banyak. Bukan rosak pahala. Kita nak jaga kita punya kualiti. Hatta YouTube pun, saya ingat YouTube kena hati-hati juga lah. Sebab sekarang saya tengok, kalau kadang kita niat nak tengok ceramah, buka YouTube, buka lah Ustaz Azhar Hidrus contoh. Tengah menengok, keluar iklan. Sekarang kan banyak iklan. Iklan pula pelik-pelik. Ingin kempiskan perut, bergoyang perut orang perempuan. Kita, sudahlah apa keluar iklan perut dah. Aku ni lah puasa, nampak pusat jujur gitu. Kita tekanlah nak skip ads tu ya. Ataupun nak pangkah kan. Jari pula comel, klik pangkah jadi beranak pula iklan tu. Banyak pula dah iklan perut. Lain-lain hilang nak menengok ke ceramah Ustaz tu. Ya tak ya juga, menengoklah kejap. Ramai orang di Malaysia menggunakan petua ini untuk menghilangkan kencing manis. Punah puasa aku begini. Nak menengok ceramah jadi begini. Tapi kalau orang yang jenis-jenis ekonomi kelas, dia tak kisah je. Dia boleh je tengok. Kita ni yang jenis business class, first class ni, nak jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Baik itu kata para ulama'. Ada satu, Al-zahiru bittiba'i sunnati wa awwada nafsuhu aklal halali lam tukhti firasatahu. Ini menarik. Barang siapa yang boleh buat 5 perkara sepanjang. Pertama, tundukkan mata daripada tengok benda tak senonoh. Kontrol betul. Usahakan. Tidak wajib, tapi kalau dapat kontrol, marvelous. Pertama, kontrol pandangan. Yang kedua, tahan nafsu daripada kehendak macam-macam. Nafsu bisik. Sedap tilai boba ni. Lawan. Air masuk sudah. Terlawan. Sedap makan ni cheese leleh ni. Lawan. 10 akhir. Aku nak sederhana saja. Dia melawan kehendak dia. Dia sebab bulan puasa ni lah, Allah, air paik pun sedap. Tak nak pi. Tengah hari kan Zuhur kumur. Sedap pula air paik. Bayang air paik pun rasa sedap. Ni pula tengok member hantar Kuang Hajar punya video. Air temikai. Siap ada buji tu. Dia ngunyah ayam goreng. Kan ada video-video member WhatsApp group ngusik-ngusik. Adalah 2-3 orang. Kita, sedap pula ayam goreng ni. Lawan. Itu yang dia panggil. Dia lawan kehendak dia. Siapa yang boleh lawan kehendak dia. Kemudian sentiasa menguruskan hatinya daripada menguruskan hatinya untuk sentiasa dekat kepada Allah. Wa amura batinuhu bidawamil muraqabah. Dia sentiasa urus hati dia ingat pada Allah. Baru nak ingat mendengarut, tarik balik, ingat pada Allah. Baru nak marah-marah ke orang, marah anak, marah orang, bawa kereta macam orang gila, tarik balik, ingat pada Allah. Yalah, nak marah tu biasalah bulan puasa ya. Keluar sempang, kita beria tunggu pandang kiri kanan, tengok ada kereta. Serupa nak masuk corner, tak bagi signal. Hantu raya betul lah orang ni. Ya Allah, aku ni puasa. Mungkin dia ada pegang anak ke. Kita sangka baik sudahlah. Nak marah tu marah. Tapi dia sentiasa amura batinuhu bidawamil muraqabah. Dia sentiasa tarik benda tu. Allah, Allah, Allah. Keluar masjid. Hilang pula selipar aku. Hantu raya betul lah, selipar hilang pula dah. Sabar, aku puasa ni. Tarik. Ini ketentuan Allah. Dia jadi sabar sikit. Yang keempat, sentiasa mengamalkan sunnah Nabi. Man wa zahirahu bittiba'i sunnati. Puasa ni diusaha daripada pagi sampai ke malam ikut sunnah Nabi. Ini saya ingat tuan-tuan banyaklah dengar ceramah. Sunnah bermula daripada bangun subuh, bangun sahur, bangun melakukan solat sunat, kemudian kita bersahur. Sahur pula apa makanan terbaik sahur? Kurma kering. Kurma kering. Kurma ada banyak pesen. Kita pula kurma tak berkenal sangat. Tahu kurma Yusuf Tayyuk kita kenalnya. Dia kurma kering ni kurma dry punya dates.
Kalau kurma basah, tangan kita melekat dia punya kurma. Itu kurma basah lah. Jadi sunnahnya makan kurma kering. Kemudian lepas habis, dia lebih kurang antara sahur dengan sembahyang subuh 50 ayat baca Quran. Maknanya dah hujung waktu lah. Itu sunnah-sunnah dia lah. Kemudian azan. Dengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dah azan subuh, kalau ikut sunnah Nabi, sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar di mana? Di rumah. Itu sunnah. Sebab kita jauh, sembahyang masjid lah. Tapi kalau tuan-tuan tu cari rumah sebelah masjid. Banyak sunnah Nabi. Sebab sembahyang sunat, semuanya mesti buat di rumah. Sembahyang sunat bukan buat di masjid. Kecuali tahiyat masjid lah. Sembahyang sunat, semua buat di rumah. Hukum asalnya. Sebab Nabi kan rumah dia sebelah masjid. Dia memang sembahyang sunat di rumah dia. Jadi kita ikut sunnah. Sekarang ni buat rumah jauh, okey lah, bukan kata tak boleh. Nak cerita sunnah Nabi. Dan Nabi lepas dia sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat fajar ni kena buat. Lepas azan subuh. Sampai Nabi sebut, siapa tertinggal sembahyang sunat fajar, boleh qada. Maknanya benda tu penting. Sembahyang sunat. Orang panggil qobliyah. Bantailah qobliyah, qobliyah lah. Sembahyang sunat. Apa lagi sunnah Nabi? Lepas sembahyang sunat qobliyah, berbaring di atas rusuk kanan. Nabi lepas habis sembahyang sunat fajar, dia duduk, orang pantai sebut nyendeng, ngering, duduk ngering atas rusuk kanan. Jangan menerak aku 10 lah bangun jawabnya. Ngering je. Ngering gitu. Tak tahu dia sunnah. Tak ada pula sahabat tanya, kenapa engkau mengering? Tak, dia memang tabiat Nabi. Habis sembahyang sunat dia ngering. Sebab itu saya kata tadi, sunat fajar buat di rumah. Kalau tuan-tuan buat di masjid, nak ngering, macam tu penuh. Rasa macam masuk pasal selayang pula dah. Habis baring belaka jemaah. Apa dengan tutup imam. Ada pula jenis mudah membuta tengah. Berkeruh dah. Sudahlah. Itu, ini sunnah Nabi. Tu yang saya sebut sunnah. Macam Bilal bin Rabah, dia makanan. Dapat pahala. Sunnah Nabi. Lepas itu jangan sibuk benda lain. Ada orang nak buka, dia bantai pergi jogging. Bukan tak boleh jogging. Pergilah nak jogging, masuk dalam Facebook, pace berapa kilometer. Saya kalau ke kawan, hantar gambar jogging sebelum buka, saya tanya, kau malangkan terawih berapa rakaat? Kurang-kurang 36 ni. Tengok stamina ni takkan 8 rakaat. Jogging 3 pusingan perumahan. Kurang-kurang 36 rakaat ni. Terus tak puas dah gambar jogging. Macam mana kau boleh exercise kayuh bersikal sampai ke mana-mana Bukit Beruntung, semain terawih 8, tak ada witi pula tu. Memang rapat lah bantai dia kita. Jangan lu hantarlah gambar exercise kalau semayang 8 rakaat. Orang stamina kuat ni kurang-kurang 200 rakaat. Sampai pukul 3 pagi semayang. Senyap lah hantar gambar cih leleh masing-masing. Jadi kita ikut sunnah, duduk depan makanan. Tapi dia kurang dalam 5 minit sebelum buka, jangan awal sangat. Tuan-tuan jangan lepas asar duduk depan makanan. Angin begitu. Itu makan. Makan pula sunat kurma basah. Kalau sahur kurma kering, buka kurma basah. Banyaklah kalau saya nak terangkan, panjang masanya. Tapi dia cuba nak ikut puasa dia, ikut pattern kelima kata ulama. Wa awwada nafsahu aklal halali. Dan dia disiplinkan dirinya hanya makan benda yang halal dan disediakan oleh orang yang semayang, orang baik-baik saja. Lepas itu nak beli makanan di gerai ke di apa ke di hotel ke apa. Tengok-tengok jugalah siapa prepare food kita. Kan tangan-tangan orang tak semayang, tatu penuh pakai sini. Guna awak makan nak ibadah. Carilah kedai senonoh sikit. Ya, bibi tukang masak begini lah. Subang. Boleh makan tapi bukan Ramadan lah. Bulan lain lah. Ni, sebab buka ni ibadah. Biarlah dipreparekan. Biarlah disediakan oleh orang baik-baik juga. Marah pula orang meniaga kalau menengok, ustaz ni asyik nak membunuh orang meniaga. Bukan membunuh, suruh awak tu senonoh sikit pakai. Nak subang-subang sini, buat apa rambut blond, rambut senonoh je lah sikit. Dengan tatu-tatu, corok lah sikit kau ada tatu pun. Sebab kita ni nak ibadat ni. Makanan ni adalah ibadah. Cari yang senonoh-senonoh, usahakan. Apakah rizaq kalau kita boleh buat 5 perkara ini? Kata ulama, lam tukhti firasatuhu.
firasatnya takkan salah. Siapa yang buat 5 perkara tadi? Puan-puan, kita ni sepatut dengan umur kita sekarang, patut dah sampai dah tahap kita ni firasat tepat. Sepatutnya. Dulu orang tua-tua firasat kuat. Orang tua-tua dia tengok nak hujan ni, firasat dia kuat. Tengok hujan sungguh. Padahal masa dia cakap tu langit terang. Tak adalah tanda awan gelap berarak. Firasat. Tapi umur kita sekarang, padahal kita ni dah berumur dah, firasat tak pernah betul. Ada orang tuan-tuan saya jumpa, parking dia boleh tahu kosong. Firasat kuat. Kita pusing masuk kawasan shopping tu, tak ada parking ni. Ada. Mana orang nak beli barang raya? Percayalah ada. Slow. Elok titit ada pula orang nak keluar. Firasat dia kuat. Macam mana nak dapat level itu? Buat 5 perkara tadi. Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada firasat kuat, kalau benda tu orang nak pergi bazar Ramadan, tobat cari puan-puan, tuan-tuan. Sebab mudah cari parking. Bagus dia ni. Ada guna. Kau tolong tengok sikit sebi mana parking. Oh ada. Firasat kuat lah katakan. Itu contoh saja, gurau sajalah. Firasat macam-macam untuk keselamatan kita. Anak-anak nak keluar, tak payah keluar lah. Saya pula tak payahlah nekan takut ada. Dia gerak hati kuat. Baik itu pendekar-pendekar zaman dulu, wali-wali dulu, semua firasat kuat. Kan kita baca sejarah wali Melayu, Tok Kenali, Tok Seleho, tu semua orang firasat kuat. Dia punya gerak hati dia. Jadi kadang kita terfikir, macam mana nak dapat orang yang sampai firasat kuat ni? Rupanya buat 5 perkara tadi. Buat 5 perkara. Kemudian apa lagi? Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang keempat kata Yusuf Al-Qardawi, orang yang dah sampai level makam taqwa dalam Ramadan ni, dia dah begitu tajam perasaan dia terhadap pemberian Allah. Nikmat Allah itu dia dah bukan sekadar bersyukur lagi dah. Dia dah sampai peringkat overwhelming. Dia dah peringkat terharu begitulah. Syukur tu tinggi dah. Tapi dia dah peringkat, ya Allah, jadi begitu. Lebih pada syukur lagi dah. Macam tadi kita bawa contoh, bulan puasa, nikmat Allah yang paling ringkas pun begitu besar bagi kita. Air paip yang selama ni 11 bulan kita tak rasa apa-apa. Air paip ni membazir je. Tapi bulan puasa ni rasa betul dia punya sedap pula air paip ni kena ke bibir. Jadi sedap pula. Itulah. Halus perasaan. Benda-benda kecil dah jadi nikmat. Dan yang kelima kata Yusuf Qardawi, gabungan daripada semua itulah akan menjadikan kita takwa. Takwa. Takwa ini kata beliau, manifestasinya adalah pada huruf takwa. Ta, qaf, waw, ya. Takwa. Ta, tawaduk. Qaf, qana'ah. Waw, wara'. Ya, yakin. Jadi nanti orang yang dah melalui Ramadan ini dengan takwa, masuk Syawal dan bulan seterusnya, dia akan melekat 4 sifat pada dia. Tawaduk, qana'ah, wara', yakin. Apa mana tawaduk? Tidak sombong lagi dah. Habis, dia dah tak ada sombong. Walaupun dia belajar pandai, profesor, ada doktor, ada pangkat datuk, Datuk Seri, Tan Sri, bagai-bagai. Pangkat besar CEO ke, COO ke, apa sajalah jawatan. Dia dah tak ada lagi dah. Bagi dia, itu semua kulit saja. Berjayalah Ramadan tu train dia. Yang kedua, qana'ah. Qana'ah ni dia rasa cukup apa yang ada. Baik itu kalau bulan puasa ni kita dapat kontrol nafsu, kita akan didik diri kita ni merasa cukup saja apa yang ada. Benarnya kan? Bila kita pergi bazar Ramadan, kita rasa macam-macam kita nak makan lah, teringat. Beli kuih tu, beli ni. Okey, tak ada masalah. Duit ada, belilah. Balik rumah kita letak atas meja. Sebelum buka kan tadi sunat mandang makanan. Kita pun pandang. Hei, mi goreng tonggek. Aku gerang ke engkau 3 hari dah menengok viral dalam Facebook. Akhirnya aku berjaya mendapatkan engkau. Jaga engkau. 7.24 aku cari engkau. Jaga kami tonggek. Nasi arak lemseng. Amboi. Aku beli engkau tu pakai rana, engkau tahu tak?
Berapa rana tu aku kena bayar nak mendapatkan kah? Aku nengok engkau bayar daripada awal puasa. Jaga engkau. 7.21 aku kekeh engkau dulu. Cendol. Ambo geram tu aku menengok cendol ni. Kak, bila buka mulut, Allah aku cari engkau dulu. Artinya kita geram. Tiba-tiba bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ikut sunnah jugalah. Dah dengar ceramah ramai kan. Ambil kurma. Muak makan kurma. Minum air kosong sunnah kan. Gu. Allah kenyang pula dah. La ilaha illallah. Tak berasa ndok pula dah. Lemsen ni. Makan time kenyang tak sedap. Semayang dulu semayang maghrib alang kepala. Semayang maghrib. Tak berasa lapar pula dah. Sedakah ketika itu Allah sedang bercakap dengan kita? Manusia, inilah perangai engkau selama ini. Nak itu, nak ini, teringat itu, teringat ini. Jangan kata aku tak payung. Aku beri ke tidak? Beri kan. Tapi aku beri engkau sepotong kurma, cukup atau tidak? Cukup. Begitulah kehidupan engkau selama ini. Nak macam-macam. Nak pangkat, kedudukan, gelaran, kuasa, kehormatan, macam-macam. Aku boleh bagi, tak ada masalah. Jangan kata aku tak payung, aku bagi. Kau nak pangkat, aku bagi kau pangkat. Kau nak jadi datuk, aku beri kau jadi datuk. Kau nak apa? Nak isteri comel, anak ramai, anak pandai, semua aku bagi. Tapi pernahkah wahai manusia, pernah kau terfikir, adakah semua yang kau minta bagi nak erak depan aku tu betul-betul kau perlukan? Aku boleh bagi. Depan Kaabah kau minta itu, aku boleh bagi. Tapi benarkah itu semua kau perlukan? Bukankah cukup aku berikan sepotong kurma segala hari sudah memadai untuk hidupmu? Qanaahlah wahai manusia. Berasa cukuplah apa yang ada. Itu Allah Ta'ala mendidik kita. Jadi qanaah ni kata Yusuf Qaradawi, sifat orang takwa. Yang ketiga wara', artinya berhati-hati. Itu saya sebut di awal tadi. Orang yang puasa yang betul-betul tahap takwa, mata dia jaga. Bukan sekadar jaga makan. Dia tak ada lagi tanya ustaz, ustaz apa hukum korek hidung bulan puasa ni, puasa level bawah. Dia dah peringkat fikir hati, fikir mata dia. Sebenarnya puasa ni, dia mendidik kita menjauhi diri dari perkara yang halal. Bukan jauh perkara yang haram. Tuan-tuan, air mineral halal. Tapi daripada subuh sampai pukul 7 lebih, haram bagi kita. Kuih lauk pagi tadi yang kita sahur tadi, halal. Tapi start sekarang, tuan-tuan puan-puan balik, dia jadi haram. Mi goreng, halal. Tapi nanti nak sampai maghrib, dia jadi haram. Maka Allah telah didik kita, manusia, engkau selama sebulan, engkau boleh didik diri engkau daripada benda yang halal. Kau boleh kontrol. Tapi kenapa di bulan lain, benda yang haram tu yang kandak? Benda halal kau boleh kontrol, tiba benda haram pula yang kau cari-cari. Buat apa? Apa halnya? Kan kita cakap, murtabak kau halal, tapi sekarang kau haram untuk aku. Maghrib nanti kita jumpa. Sabar. Wahai air katira, kau sedap. Air tembikai, sedapnya. Tapi sekarang kau haram untuk aku. Nanti 7.30 kita jumpa lagi. Hei isteriku, kau comel, halal untukku. Tapi hari ni siang ni kau haram untukku. Tunggu lepas tarawih kan kita bincang macam mana lah ada. Kena ada mesyuarat juga lah. Benda ni banyak kerja lain. Yang kita nak buat dah umur-umur, dia bukan tak ada kerja. Banyak kena bincang lah. Benda kena discuss ke orang muda lain. Dia tak ada mesyuarat-mesyuarat dah. Pastinya isteri kita yang halal ini pun sekarang jadi haram untuk kita. Bukan haram dari segi apa. Cium bukan makruh. Bulan puasa cium pun makruh. Itu macam hari ni hari cuti, puan-puan kena jaga. Nak tidur siang boleh. Jangan tidur berdua. Kita bukan jangka kat tindakan luar kawalan ni. Jadi jangan tidur berdua. Puan-puan pun balik tengah hari jangan nak tidur pakai baju Tarzan, baju rimau pun jangan. Kalau tidur pakai telekung sudah selesai masalah.
Macam tidur di Muzdalifah tu kan, ngutip batu. Itulah tidur begitu baring betul. Tuan-tuan nak selamat tidur dapur sudah. Kan tidur berdua-berdua. Ajak anak ke tidur sekali. Tak kita mana tahu kan umur-umur sekarang ni banyak makan ubat kecil manis bukan boleh jaga sangat. Dan yang terakhir yakin. Ya tu yakin. Orang takwa ni orang yakin kata Ustaz Qadawi. Sebab itu bulan puasa ada tuan-tuan ni yang kaki seokok ada. Tapi tuan-tuan boleh kontrol aja rokok. Daripada pagi tadi, tak berasa pun tak. Padahal heavy smoker. Saya pernah jumpa heavy smoker. Ini yang jenis sambung puntung. Sehari dia seokok 35 batang. Dia kerja driver. Dia drive daripada Kuantan ke KL sebungkus habis rokok. Memang saya ingat dia mamah rokok tu. Cicoh kicap sebungkus. Macam kita kalau kacang sebungkus mana sabar. Puak main kacang, kuaci, kelepah. Rokok sebungkus ni saya ingat dia kunyah lah. Tembakau agak lah. Saya tanya ni bang, macam mana bulan puasa boleh berhenti? 13 jam ni bang. Dia ceramah pula ke saya. Kita kena doa ustaz. Kita kena banyak minta Allah. Sedap sangat kau ceramah ke aku. Tapi ada ke betulnya tu? Sebab saya tanya macam mana abang boleh tahan. Pada bulan lain dia kata, rokok ni benda wajib. Dia kata, saya kalau tertinggal handphone saya tak kisah lagi. Tinggal rokok U-turn balik ustaz. Kalau keluar rumah naik kereta tepuk dulu ni poket. Nak cek IC ke apa rokok. Punya memang dia heavy smoker betul. Bukan social smoker lagi dah. Tapi boleh berhenti. Sebab apa? Dia yakin Allah bantu dia. Itu mahal tu. Tasawuf dia tinggi juga tu. Sama ke orang gastrik. Macam tuan-tuan perempuan ni mungkin ada. Kita yang jenis gastrik ada. Bagi orang yang malas, memang ambil surat doktor lah. Tulis gastrik. Dan kita Jabatan Agama pun tak kacau. Cuma kadang kita marah. You gastrik. Gas tu sikit je, terik tu yang banyak. Engkau janganlah berdoa sangat. Tapi ada orang, dia ada gastrik. Tapi dia tetap puasa. Kalau orang gastrik, saya ingat dalam pukul 11 macam ni. Kalau tak makan, dia dah pening kepala, tangkap kepala angin. Tapi Alhamdulillah. Ada orang sahur pun miss pagi tadi. Tapi sekarang dah pukul 11. Masih okey lagi. Sebab dia yakin. Sebab itu ketika kita berbuka, apa doa kita baca? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika sampai habis. Wahai Tuhan, aku puasa ni sebab engkau je. Kalaulah puasa ni kerana arahan daripada kerajaan, tak ingin aku ikut. Kalaulah puasa ni arahan daripada CEO, siapa-siapa puasa dapat naik gaji, tak naik gaji pun tak apa. Sebab makan adalah hak asasi manusia. Hak aku sebagai manusia untuk makan. Aku stop makan sebab engkau je hai Tuhan. Disebabkan kita ada keyakinan itu, Tuhan jaga kita. Sebab itu tak ada orang mati kerana puasa, tapi orang mati kerana kebuluh. Padahal sama saja tak makan. Apa sebab? Keyakinan. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Buat akhirnya kita sama-sama lah berdoa kepada Allah. Moga Allah mengurniakan kepada kita peluang untuk nak merasa menaiki pesawat Ramadan ini menggunakan first class. Itulah harapan kita. Dengan umur kita yang tak tahulah berapa panjang boleh ada ini, kita doa kepadamu, ya Allah, berilah aku peluang nak mengecapi apa rasa orang naik pesawat Ramadan dengan menggunakan first class. Ekonomi class kan ni nak gunakan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Apatah lagi dalam keberkatan waktu duha ini, moga-moga Allah kurniakan kita barakah rahmahnya sepanjang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma nadduha duha'uka bal baha'u baha'uka wa jamalu jamaluka wa quwwata quwwatuka wal qudratu qudratuka wa ismatu ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu bihaqqi
duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina bima ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami daripada kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.